Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ni kita akan belajar tajuk isi padu bentuk gabungan. Cikgu dah mula guna Google Meet semula tau. Jadi pastikan awak follow, okey? Okey, sebelum tu kita mulakan pelajaran hari ni dengan bacaan doa terlebih dahulu. Adriana boleh baca doa tak? Adriana boleh baca doa tak? Adriana. Oh, Adriana. Adriana, tak nak baca doa. Hmm. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan malu Adriana. Itu kan ilmu. Okey. Buka mic tu sebab kita berdua je, orang lain tak ada. Okey. Okey, baru muncul. Apalah budak ni. Okey, tajuk kita hari ni adalah isi padu bentuk gabungan. Okay, sebelum kita masuk ke topik isi padu tu, kita ingat balik bentuk-bentuk 3 dimensi atau 3 matra. Okay, bentuk yang pertama ni, yang ini. Ingat lagi tak apa nama dia? Segi Segi apa? empat. Segi empat. Namanya bukan segi empat sayang. Kalau segi empat tu dia bentuk 2 dimensi. Ni sekarang dia 3 dimensi. Bila 3 dimensi nama dia kubus. Dia ingat balik belum? Belum? Ingat. Okey. Kubus tu ciri-ciri dia yang kita akan guna nanti untuk tajuk isi padu. Semua sisi dia sama panjang. Okey, sisi dia. Panjang, lebar dengan tinggi dia semuanya sama panjang. Kalau panjang dia 5 cm, lebar dia pun 5 cm. Tinggi dia pun 5 cm. Okey. Kalau ini namanya kubus, yang ini pula sebelah dia ni namanya apa? Tak ingat? Salah ingat mah. Okey, nama dia cuboid. 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 Okey, perbezaan antara kubus dengan cuboid ni dia punya panjang dia berbeza. Okey, nampak dia punya panjang ni macam panjang sangat kan? Tapi lebar dia macam pendek sikit kan? Tinggi dia pun macam pendek sikit kan? Okey, itu beza antara kubus dengan cuboid. Okey, yang sebelah ni namanya apa? Pun tak ingat. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dia piramid. Okey. Yang sebelah ni namanya apa pula? Segitiga. Okey, nama dia sama macam sebelah ni. Piramid. Tapi ada tambah belakang dia. Tapak dia berbentuk segitiga. Okey. Jadi nama dia piramid bertapak segitiga. Piramid bertapak segitiga. Segitiga. Okey, yang ini piramid ni, tapak bawah dia ni berbentuk segi apa ni? Segitiga. Tak, yang ini. Yang ini tapak bawah berbentuk segi apa? Cuboid. Ya Allah ya Tuhanku, segi empat sayang. Intan Payung. Lamanya tinggal jadi macam ni. Okey, yang bawah ni tapak ni. Okey, yang cikgu cakap tapak tu yang bahagian ni. Sekejap ya, yang bahagian ini. Cikgu guna warna merah. Yang ini tapak dia. Nampak kan segitiga tu kan? Yang ini pula tapak yang bentuk segi empat tu. Nampak kan? Nampak? Nampak. Asyik baik nampak. Ingatkan tak nampak tadi. Okey. Seterusnya, okey, yang bahagian bawah sini pula. Nama dia apa? Yang macam bentuk kemah ni. Tak tahu juga. Nama dia prisma. Sebut balik Adriana.
Prisma. Prisma. Okey. Kelima-lima bentuk ni, kubus, kuboid, piramid, piramid bertapak segitiga dengan prisma ni, dia sebenarnya kategori prisma. Okey? Dia ada ciri-ciri bentuk-bentuk prisma tu. Jadi kelima-lima ni adalah bentuk prisma. Okey, yang ini pula, apa nama dia? Ni takkan tak ingat? Yang bentuk T, apa nama dia? Dia mula dengan huruf S. Bentuk apa? Silinder. Silinder. Wah, dah ada orang baru masuk. Siapa tu yang masuk tu? Silinder. Siapa yang masuk tu? Perkenalkan diri, cikgu tak nampak yang. Awak kat mana? Dekat Telegram ke dekat Google Meet? Google Meet. Dekat Google Meet. Oh, Amir. Ya. Oh, okey. Assalamualaikum, Amir. Selamat datang. Selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, yang ini pula nama dia apa? Kon. Kon, pandai pun. Kon dia ingat sebab aiskrim kan? Okey, yang ini last kali ni namanya apa? Dia mula huruf S juga. Spera. Pandai pun. Sfera. Oh, dah ada seorang lagi. Siapa tu yang datang tu, seorang lagi tu? Siapa lagi seorang tu yang datang, yang masuk tu? Amir, seorang lagi adalah, mana ada, awak berdua je. Cis. Okey. Sekarang ni, untuk tajuk isi padu yang kita akan belajar yang ini sahaja. Okey, yang ini sahaja. Kubus dengan cuboid. Dua benda ni sahaja yang kita akan belajar untuk topik isi padu. Dan dia punya formula dia sama. Okey, formula dia sama sebab bentuk dia lebih kurang sama. Okey, sekarang depan awak tu ada tak buku tulis matematik 4? Ada. Okey, keluarkan buku tulis matematik 4 awak, keluarkan pensel, keluarkan pembaris sebab cikgu nak ajar lukis kubus dan cuboid. Kalau cikgu tak ajar lukis kubus dengan kuboid, nanti awak punya kubus dengan kuboid tu macam pakai skirting meja. Okey? Okey, keluarkan pensel, pembaris dengan buku matematik 4. Okey, dalam? Dah. Dah. Okey, langkah pertama, okey, cikgu nak awak buat garisan untuk panjang dia. Okey, cikgu ambil 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu ambil 5 garisan. Okey dah? Dah. Dah. Lepas tu yang ke atas ni pun 5 juga. 2, 4, 5. Sebab kita nak jadikan dia sebagai kubus. Buat dulu jadi bentuk segi 4 terlebih dahulu. Dah Belum? Dah. Dah, okey. Bahagian belakang ni untuk kita buat dia punya uh, perspektif ke belakang ni, cikgu nak awak ambil 2 kotak. 1 kotak, 2 kotak. Lepas tu pergikan ke atas ni sampai bucu sini. Dua kotak Yang belah sini pun sama. 1 kotak, 2 kotak. Naikkan sampai bucu sini. Ini pun sama, naik sampai bucu sini. 2 kotak. Dalam? Dah. Dah. Okey, lepas tu bahagian belakang dia. Melintang. Menegak. Okey? Okey tak? Dalam? Dah.
Dah, okey. Sekarang bahagian dalam dia yang bahagian yang kita tak nampak. Untuk bentuk macam ni, bahagian yang kita tak nampak, kita kena guna garis putus-putus tau. Okey, pun sama awak kena buat daripada sini sampai sini. Guna garisan putus-putus. Yang ini dengan yang ini. Okay, dah. Belum? Dah. Okey, sekarang kita namakan dia. Okey. Dah. Okey, ciri dia yang pertama adalah panjang. Panjangnya terletak pada garisan yang melintang ni. Dia boleh ada kat sini. Kadang-kadang nilai tu dia letak dekat sini. Kadang-kadang nilai tu dia letak kat sini. Kadang-kadang nilai tu letak kat sini. Semua garisan yang melintang ni namanya adalah panjang. Okey. Okey, seterusnya lebar. Okey. Lebar tu pula ciri dia, kedudukan dia, sisinya terletak di bahagian sama, ada yang serong sini-sini ataupun kadang-kadang dia letak kat sini, kadang-kadang dia letak kat sini, kadang-kadang dia letak kat sini. Mana-manalah. Okey, dia akan letakkan macam tu. Sekejap cikgu serongkan dia. Okey. Ini bahagian lebar dia. Okey, satu lagi adalah dia punya tinggi dia. Okey, tinggi dia adalah garisan yang menegak ni. Kadang-kadang dia dekat sini, kadang-kadang dia letak dekat sini, yang ini ni. Kadang-kadang dia letak kat belakang ni, kadang-kadang dia letak kat depan sini. Terpulanglah mana-mana satu dia nak letak. Okey, maklumat tu dia letak di bahagian mana. Okey, masukkan dia punya ciri-ciri tu, panjang, lebar dengan tinggi. Nama sisi-sisi dia tu. Tuliskan dekat tepi tu. Dah? Dah. Okey, sekarang kita gambar kedua kita nak lukis gambar cuboid. Okey, gambar cuboid ni cikgu nak ambil perspektif dari sebelah kiri pula. Yang ini perspektifnya pada sebelah kanan tau. Okey, yang ini cuboid ni cikgu nak lukis gambar perspektifnya pada sebelah kiri. Okey, cikgu ambil 2, 4, 6, 7, 8. Okey, 8, 9 kotak cikgu ambil. Okey, buat dulu jadi macam segi 4. Dalam? Dah. Dah, okey. Untuk bahagian perspektif lebar dia, okey, bahagian yang sini, okey, nampak tak cikgu tunjuk? Bahagian yang ini cikgu ambil satu kotak je tau. Cikgu ambil kotak yang ini saja. Tapi bahagian yang ke belakang tu cikgu akan guna 3 kotak. 1, 2, 3. Okey, cikgu akan buat garisan serong macam ni. Okey, ini pun sama serong dia. Ini pun sama 3 kotak serong dia. Lepas tu cantumkan saja. Dah, Diana? Dah. Dah, okey. Sekarang perspektif untuk yang bahagian yang tak nampak macam tadi, kita akan gunakan garisan putus-putus. Okey? Yang ini, kotak yang ini, okey, sampai sini. Okey, buat yang ini dulu. Nanti kan tak kerti nak buat ke. Yang serong ni dengan yang ini mesti selari. Sebab kita nak cantumkan dia. Yang ini pun sama, dia mesti selari. Siap awak punya cuboid awak.
Dah Adriana? Dah. Dah, okey. Sekarang yang ini cikgu dah letakkan dia punya nama sisi dia. Yang ini panjang, yang ini lebar, yang ini dia punya tinggi. Ingat panjang tu garisan yang melintang, lebar tu garisan yang menyerong dan tinggi tu garisan yang menegak. Okey? Okey, sekarang kita tengok formula mencari isi padu kubus dan cuboid. Okey. Sekarang ni, ini bentuk kubus yang cikgu dah lukis. Okey. Kemudian di sini yang cikgu wakilkan dia dalam bentuk kubus-kubus kecil mewakili satu unit kotak ni. Okey. Okey, kalau perhatikan kat sini, panjang dia. Okey. Panjang dia, lebar dia dengan tinggi dia. Berapa banyak yang kita boleh masukkan kubus-kubus kecil ni ke dalam ni? Ke dalam kubus ni. Berapa banyak? Ada berapa banyak? Boleh agak tak? Boleh agak tak ada berapa banyak kubus dalam ni? Tak boleh. Adriana? 32. 32. Okey. Tak boleh nak agak. Okey, sekarang ni kita kira dulu kubus ni yang kat bahagian hadapan. Okey, dia mewakili yang sini tau. Dia mewakili yang ini. Sekejap ya. Okey, dia mewakili yang ini ada empat unit kotak kan. So cikgu buat kat sini kubus ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Ini 4 unit. Kemudian lebar dia pun 4 unit. Tinggi dia pun 4 unit. Okey, dia mewakili semua benda-benda ni. Okey. Dekat bahagian hadapan ni, cuba awak perhatikan ada berapa kubus? Kira ada berapa kubus? Ada berapa kubus? Kiralah satu-satu ada berapa kubus? 1, 2, kiralah satu-satu. 16. Ada 16 kubus. Okey, bahagian yang pertama ni ada 16 kubus. Okey, ini layer yang pertama ni, layer yang pertama. Yang ini. Daripada sini cikgu lorekkan yang ini bahagian hadapan ni. Ada 16 kubus. Okey. Layer yang pertama ni settle. Layer yang kedua ni pula ada berapa banyak kubus? Boleh dapat agak tak ada berapa banyak kubus kat situ? Sekejap, cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan sudah. Dah nampak dah ada berapa banyak? Tengok ni jadi macam ni. Okey, layer pertama cikgu dah asingkan. Ni layer yang kedua, ada berapa banyak? Layer yang kedua yang ini, ada berapa banyak? Ada berapa banyak? 16. Pun ada 16 juga. Okey, layer kedua pun ada 16. Jadi layer ketiga ada berapa? Layer pertama 16. ada 16, layer kedua ada 16, layer ketiga pun ada 16. Layer yang keempat ada berapa? 16. Pun ada 16 juga. Okey? Jadi semua sekali ada berapa kubus kat dalam ni? Apa kita kena buat? Tambah. Tambahkan. Okey? 6 tambah 6? 12. 12 tambah 12 sebab ni 6 kan? 6 tambah 6, 12. 6 tambah 6, 12. Jadi 12 tambah 12? 24. 24. Okey, 2 tambah 4? 6. 6. Okey. Ini kalau awak kira satu persatu dan kalau kubus tu dia kecil.
Nombornya kecil, depan ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Jadi nombornya kecil, awak boleh kira satu persatu. Tapi kalau nombornya besar, awak tak boleh kira satu persatu. Contoh kat sini nombornya 82, sini nombornya 96, sini nombornya 100. Awak tak boleh kira satu-satu. Awak kena ada formula. Okay, berdasarkan dua nombor ni, okay, sebab tadi awak dapat 16 sebab awak kira bahagian sini, lepas tu bahagian awak kira 4, 4, 4, 4. Okay. Awak guna operasi apa selain mengira? Apa operasi, apa kaedah yang boleh awak guna pakai selain daripada awak kira satu persatu? Untuk dapatkan 16 tu. Satu layer ada 4. Awak kira sebanyak 4 baris. Apa operasi yang awak akan guna pakai? Darab. Darab. Darab, pandai pun. Apa darab apa? Apa darab apa? Ini nombornya nak. Ada 4 baris. 24. Bukan. Ini dulu, ini dulu. Yang layer yang pertama ni dulu. 16. 16 tu jawapan dia. Macam mana dapat 16? Apa darab apa? Apa darab apa dapat 16? 2. Sayang, nombornya 4. Dia punya ininya 4, ininya 4. Macam mana datang 2 ni? 2 nombor ni je yang awak guna pakai. Jangan tengok nombor 2, tengok nombor ni 4 dengan 4 ni. Keluarkan nombor tu. Apa darab apa dapat 16? 4 darab 4. Ya, dapat pun. 4 unit darab dengan 4 unit. Dapatlah 16. Okey. 4 unit darab dengan 4 unit dapat 16. Okey, cikgu buat macam ni. Buat dalam bentuk lazim. 4 darab 4 sama dengan 16. Jadi tak perlulah awak kira satu persatu macam tadi kan. Keluarkan satu-satu nak kira. Asingkan satu persatu nak kira. Okey. Sekarang ni, okey. Awak dah buat 4 darab 4, 16. Okey. Awak darabkan dia punya panjang dia yang ini dengan dia punya tinggi dia. Okey. Jadi lepas tu, okey, kita pergi ke bahagian belakang pula. Belakang ni ada berapa layer tadi? Daripada depan sampai belakang. Asalnya tadi ada berapa layer? Ada berapa layer semua sekali tadi? Ada berapa lapisan yang cikgu keluarkan satu tadi? 4. Ada 4 layer kan? Okey. Jadi 16 kemudian buat apa pula tu lepas tu? Nak dapatkan 64? Operasi apa? Tambah. Tak boleh tambah nak. Kalau 16 tambah, Darab. kalau 16 tambah 4, macam mana dapat 64? Okey? Okey, kena guna logik juga. Jadi kita akan darabkan. Darabkan lagi dengan berapa? Darabkan dengan berapa? 16. Darabkan dengan 16. Bukan, ada berapa layer ni tadi ni? Ada berapa layer? 4 darab 4. Ada 4 layer. Jadi darab dengan 4 unit. Okey. Jadi 4 darab 4 sama dengan 16. Kemudian 16 darabkan dengan 4 dapat 64 unit padu. Okey. Kenapa padu? Sebab ada 3. 1 unit, 2 unit, 3 unit. Ada 3 unit semua sekali. Sebab tu kita wakilkan dengan simbol 3. Membawa maksud sebagai padu. Okey. Jadi formula dia, okey, 4 yang pertama ni apa tadi? Apa nama ciri-ciri dia tadi? Apa nama sisi tu tadi? 4 yang pertama tadi? Empat ni tadi ni kita dapat dari sini kan? Apa nama sisi ni tadi? Kan cikgu dah tunjuk nama sisi tu apa? Apa nama sisi tu? Kubus. Ya Allah, sisi. SIC, sisi. Nama sisi ni. Panjang. Ya Rabbi ya Rasul. Namanya panjang. Okey. Okey, lepas panjang darabkan dengan apa?
Yang ini apa namanya ni? Sisi yang sini apa namanya? Tak ingat Lebar. juga. Lebar. Nasib baik Amir ingat. Lebar. Darab dengan yang ini namanya apa? Gi. Yang ini namanya tinggi. Okey, darabkan dengan tinggi. Jadi formula nak mencari isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi. Ulang semula, apa formula mencari isi padu kubus dan cuboid? Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, kena ingat benda Allah ni. Jangan sampai lupa. Okey, sekarang kita lihat latihan yang pertama. Okey, kalau awak perhatikan di sini, ini bentuk kubus dan cuboid ke ni? Ini bentuk kubus kuboid ke ni? Bentuk yang cikgu Bukan. tunjuk ni. Ada Bukan. hukum, bukan kan? Okey. Jadi, kalau awak diberi bentuk yang bukan bentuk kubus dan juga cuboid, awak perlu asingkan dia. Okey. Okey, untuk soalan yang pertama ni, cikgu beritahu awak dulu di mana yang perlu awak asingkan. Okey. Awak kena bijak mentafsir gambar, bijak menganalisis gambar. Di bahagian mana yang perlu diasingkan? Okey, bahagian ini yang perlu awak asingkan adalah di sini. Okey, di bahagian ni. Bahagian ni. Yang ini yang perlu awak asingkan. Okay, cikgu asingkan dulu Alright. Okey, bila cikgu asingkan macam ni, barulah kita nampak ada dua kuboid. Okey? Satu di bahagian atas, satu di bahagian bawah. Okey? Boleh nampak tak ni? Boleh. Boleh. Okey. Bahagian atas ni cikgu wakilkan dengan huruf A. Bahagian bawah ni cikgu wakilkan dengan huruf B supaya mudah untuk kita cari isi padu dia. Alright? Okey. Sekarang kita cari dulu isi padu bagi A. Okey, nak cari isi padu, saya nak awak buat simbol macam ni. Kenapa kena buat simbol macam ni? Okey, sebabnya cikgu nak awak ingat formula dia. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey? Kena buat benda Allah tu. Okey, kita nak cari isi padu A dulu. Formula dia panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey, berapakah panjang bagi A ni? Berapa panjang? Panjang yang ini. Ada berapa unit? 2 unit. Okey, ada 2 unit. 2 unit. Darabkan dengan lebar. Mana satu lebar dia? Lebar yang ini, yang serong, yang serong, yang serong, yang serong, yang serong. Okey, kira ada berapa unit serong dia tu, yang lebar tu? Kira ada berapa unit? 1. Ada 1 unit sahaja. Okey, 1 unit. Darabkan dengan tinggi dia. Tinggi dia yang ini. Yang ini tinggi dia. Kira ada berapa unit tinggi dia? 3. Ada 3 unit. Lepas tu kita akan darabkan seperti biasa. Kalau nombor tu kecil kita boleh congak. 2 darab 1 sama dengan? 2. 2 darab 3 sama dengan? 6. 6. Jadi jawapan dia 6 unit padu. Okey, wajib tulis padu tu sebab ini isi padu. Okey, dah selesai cari isi padu A, kita akan cari isi padu B pula. Okey, formula mencari isi padu untuk cuboid apa dia? Formula. Formula, ini formulanya. Apa formula untuk mencari isi padu cuboid? Tinggi. Okey, panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey, panjang untuk B berapa? Kira panjang dia. Ini panjang. Ada berapa 9. kali? Okey, 9 unit. Lebar dia ada berapa pula? 2. 2 unit. Tinggi dia berapa pula?
tinggi dia. Ada berapa pula tinggi dia? 18. Tinggi sayang. Tinggi yang ini nak. 3. Macam mana boleh dapat 18 tu? Okey, lepas tu kita akan darabkan. Okey. 9 darab 2 sama dengan 9 darab 2. 18 unit. Okey. Kemudian bila 18 tu nak darabkan dengan 3, 18 tu macam besar kan? Jadi kita buat dalam bentuk lazim. Darabkan dengan 3 unit. Okey. Jadi dekat atas ni unitnya 2. Satu ni unit. Jadi unitnya kat sini akan jadi 3. Totalnya unitnya 3. Cara sebutan dia unit padu. Okey. Okey, kemudian kita darabkan. 8 darab 3 berapa? 24. 24. 1 darab 3 3. tambah 2 5. 5. Jadi jawapan dia 54 unit padu. Okey. Yang ini tadi ni, kan dia kata ini adalah gabungan kan? Bila gabungan, maksudnya dia bercantum tau. Okey. Dah selesai ke belum cara kita cari isi padu tu tadi? Belum. Belum. Apa yang kita kena buat? Apa ni? Apa yang kita kena buat? Kita kena buat apa? Sebab dia bercantum sebenarnya ni. Sekejap ya, cikgu adjust ni dulu. Okey, dia bercantum sebenarnya ni. Yang ini isi padu A. Yang ini isi padu B. Tapi sebenarnya dia nak isi padu kedua-dua ni. Jadi apa yang perlu dibuat dengan kedua-dua isi padu ni? Tak ada idea. Kita kena tambahkan lah. Okey, sebab dia bercantum. Okey, jadi isi padu A tambahkan dengan isi padu B. Isi padu A tadi berapa unit? Isi padu A berapa unit padu? 6 unit padu. 6 unit padu. Isi padu B tadi berapa unit padu? 54 unit. 54 unit padu. 54 unit padu. Kita tambahkanlah sebab dia gabung. Gabung tu maksudnya bercantum kan? Okey, 6 tambah 4 berapa? 10. 10. 5 tambah 1? 6. 6. Jadi jawapan dia isi padu bagi bentuk gabungan ni adalah 60 unit padu. Okey? Okey, sekarang kita bergerak ke soalan yang kedua. Okey. Yang ini kalau awak perhatikan, okey, dia dah asingkan dengan warna. Jadi awak boleh nampak siap-siap dia punya bentuk dia. Okey. Bentuk yang ini, okey, jap ya. Bentuk yang ini memanglah dia macam ni awak nampak kan, tapi sebenarnya dia bentuk kubus. Nampak tu? Cuma dia bertindih macam ni. Awak kena bijak mentafsir gambar tersebut. Okey. Sekarang ni apa yang perlu kita buat? Kita kena asingkan dia. Okey, supaya mudah kita mencari setiap satu. Yang bentuk cuboid merah ni kita wakilkan dengan huruf A. Kemudian yang bentuk kubus ni, yang warna biru ni kita wakilkan dengan huruf B. Okey, kemudian kita akan cari satu persatu setiap isi padu. Jadi kita cari dulu isi padu bagi cuboid A. Okey, formula mencari isi padu cuboid apa dia? Ulang balik formulanya. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang darab lebar darab tinggi. Berapakah panjang bagi cuboid A? Panjang garisan sisi yang menegak. Berapa? 17 cm. Bukan menegak, melintang. Sorry. 10 cm. 10 cm. Darab dengan lebar. Lebar tu garisan sisi yang menyerong. 8 cm. 8 cm. Tinggi garisan sisi yang menegak.
17 sentimeter. 17 cm. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, nombor dia besar-besar kan? Bila nombor dia besar-besar, kalau kita tak reti nak congak, kita akan buat dalam bentuk lazim. Okey? Tapi sebelum tu kita tengok dulu yang bahagian hadapan ni. Boleh tak kita congak? 10 darab 8 sama dengan 10 darab 8. Sifir 10 sayang. 80. 80. Kita terus tulis 80 cm. Ada 2 cm kan yang kita darabkan kan? Jadi atas ni kita tak 2. Kemudian yang awak kena buat dalam bentuk lazim yang darab 17. Cm. Yang ini yang awak kena buat dalam bentuk lazim. Alright. Sentimeter kat sini dia jadi 3 dah sebab sentimeter kat sini ada 2, sini ada 1 lagi. Jadi semuanya 3. Jadi sentimeter padu. Okey, sekarang kita selesaikan kat sini. Sifar darab 7. Tak boleh. Sifar darab 7. Darab nak oi, darab. Sifar 7. darab 7. Sifar. La ilaha illallah. Sifar darab 7. Sifar. Iya, sifar. 8 darab 7. 56. 56, pasti 56. Pasti tak? Dia tak yakin. Betul lah tu, 56. Apalah ni, confident sikit. Okey, kemudian sifar darab 1. Sifar. Sifar tu nak tulis bawah sifar ke bawah 6? Bawah 6. Okey, betul. 8 darab 1. 8. 8. Kemudian kita kena buat apa ni? Tambahkan dia. Okey, sentimeter padu tu buat dekat sini. Okey, 6 tambah sifar, 6. 5 tambah 8? 13. 13. Jadi jawapan bagi isi padu A adalah 1360 cm padu. Okey, sekarang kita cari pula isi padu bagi kubus B. Okey, berapa panjang dia? Kita masuk formula dia dulu. Apa formula mencari isi padu kubus? Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, pandai. Okey, kemudian kita masukkan nombor dia. Panjangnya berapa? 8 sentimeter. Lebarnya berapa? 8 sentimeter. Tingginya berapa? 8 sentimeter. Okey, pandai pun. Okey, kemudian kita darabkan 8 darab 8. Tak ingat. 64 cm persegi dulu. Okey, kemudian darabkan dengan yang 8 ni pula. Okey. Yang ini kita buat dalam bentuk lazim sebab nombornya besar. Okey, sentimeter ni dah jadi padu. Okey, 4 darab 8 berapa? 32. 32. 6 darab 8 berapa? 48. 48 tambah 3 berapa? 51. 51. Jadi isi padu bagi kubus B, okey, isi padunya adalah sebanyak 512 cm padu. Okey, soalan tu sekarang suruh cari isi padu bentuk gabungan. Okey, bentuk gabungan A dan B. Sekarang ni yang kita cari jawapan ni asing-asing. Ini untuk A, yang ini untuk B. Jadi apa perlu dibuat seterusnya? Tambah. Okey, pandai pun. Kita akan tambahkan isi padu bagi A dan juga isi padu bagi B. Okey, isi padu A berapa banyak tadi kita cari? 1160 sentimeter. Okey, sentimeter padu. Tambahkan dengan isi padu B berapa banyak tadi? 512 sentimeter padu. Okey, kemudian kita tambahkan dia. Sifar tambah 2? Sifar. 2. Tambah sayang, 2. Okey, 6 tambah 1?
7, 7. 7. 3 tambah 5. 8. 8. Okey, yang ni 1. Jadi jawapan dia, isi padu gabungan A dan B adalah sebanyak 1872 cm padu. Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir. Okey, untuk soalan yang terakhir ni, okey, situasi gambar dia adalah, ini sebenarnya adalah bentuk kuboid. Okey, ini adalah bentuk cuboid. Kemudian tu di bahagian tengah-tengah ni kalau awak perasan, okey, telah dipotong. Telah dipotong. Jadi dia nak yang bentuk yang telah dipotong ni. Okey. Yang telah dipotong ni awak perlu cari berapa banyak dia punya isi padu yang tertinggal. Okey, langkah pertama, okay, yang ni kena perhatikan betul-betul. Okey, langkah pertama kita perlu cari dulu isi padu yang asal sebelum dipotong. Ini kita wakilkan sebagai A. Okey, bentuk A. Kemudian di bahagian yang tengah-tengah yang dipotong ni, okey, kita akan wakilkan dia sebagai bentuk B. Alright, so sekarang kita akan cari dulu isi padu A dulu. Okey, dia asalnya berbentuk cuboid. Okey, beritahu cikgu apa formula nak mencari isi padu bagi cuboid? Panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Berapa panjang dia? Panjang garisan yang melintang. Melintang tu maksudnya macam ni. Tu melintang. Berapa? 6 meter. 6 meter. Darab dengan lebar. Lebar tu garisan yang menyerong. Menyerong tu maksudnya macam ni, dia serong. 4 meter. 4 meter. Kemudian darab dengan tinggi. Tinggi tu yang menegak macam ni. Berapa dia punya nilai dia? 5 meter. 5 meter. Kena pandai tengok nombor tau. Sebab dia akan bagi nombor, banyak nombor. Awak perlu cari nombor yang perlu diguna pakai. Okey, sekarang ni kita darabkan dulu. 6 darab 4 berapa? 6 darab 24. Okey, 24 meter persegi. Okey. Kemudian, okey, bila nak darab dengan 5, 24 ni besar sangat. Jadi kita akan guna dalam bentuk lazim. Darab dengan 5 meter. Okey, 4 darab 5 berapa? 20. 20. 2 darab 5 berapa? 10. 10 tambah 2? 12. 12. Okey, jadi jawapan dia 120 meter padu. Ini bentuk isi padu bagi kubus yang asal, yang sebelum dipotong. Okey, sebab kita ambil keseluruhan. Lepas tu, seterusnya kita akan cari pula isi padu bentuk kubus, bentuk cuboid yang telah dipotong, yang ini. Okey? Okey, berapa dia, dia punya formula apa dia? Kubus tu, cuboid tu, apa formula dia? Darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Berapa panjang bentuk cuboid yang telah dipotong tu? 3 Berapa panjang? meter. Pandai pun, 3 meter. Darab dengan lebarnya? 2 meter. 2 meter. Darab dengan tinggi dia? 4 meter. 4 meter. Okey, yang ni nombor dia kecil-kecil kan? Mesti kita boleh congak. 3 darab 2? 6. 6 darab 4? 24. Okey, pandai. 24 meter padu. Okey? Okey, sekarang dah ada 2. Okey, soalan dia suruh cari isi padu bagi bentuk yang ini. Bentuk yang setelah bahagian tengah-tengah ni dipotong. Jadi, benda yang B, isi padu B ni yang telah dipotong. Dia nak atau dia tak mau? Yang 24 meter padu ni. Kita cari yang bahagian B yang telah dipotong ni. Soalan ni mau ke tidak 24 meter padu ni? Telah dipotong. Dia dah dipotong, maksudnya termasuk tak dalam bentuk isi padu ni? Termasuk atau tidak termasuk? Telah dipotong. Ada atau tiada di sini?
Jawablah nak oi. Ada atau tiada? Jawablah. Tak kisahlah salah, cuba aja, jangan diam. Tiada. Ada. Tiada. Tiada. Sebab telah dipotong. Benda tu kalau telah dipotong, ada lagi tak pada awak? Tiada. Tiada. Okey, bila tiada, okey, bila tiada maksudnya 24 ni termasuk tak dalam bentuk ini? Tidak termasuk. Okey, tidak termasuk. Sekarang prosesnya. Tidak termasuk. Yang ini semua sekali. Okey, A tu semua sekali. B tu tidak termasuk. Jadi operasi apa dekat sini? Tolak. Pandai pun. Kita akan tolak. Kita akan buang 24 meter padu yang kita cari ni. Okey? Sebab bahagian ni telah dibuang. Telah dibuang maksudnya kita tolak lah kan? Okey, apa tolak apa? 120 tolak 24. Okey, 120 meter padu tolak 24 meter padu. Meter padu. Ya, kena sebut benda tu. Okey, sifar tolak 4. Sifar tolak 4. Boleh. Tak boleh buat apa? Pinjam sebelah. Pinjam dari 2. 2 tinggal berapa? 1. 1. Atas sifar letak apa? 10. Letak 10. Okey, 10 tolak 4. 6. 6. 11 tolak 2. 8. 11. Ni kan 11 ni. 11 tolak 2. 9. 9. Jadi jawapan dia 96 meter padu. Okey, selesai sudah. Nanti jangan lupa salin soalan yang cikgu bagi tu ya. Okey, yang ini, yang contoh-contoh ni tak perlu salin. Awak cuma perlu fahamkan sahaja. Buat soalan yang latihan yang cikgu bagi tu. Okey, kemudian untuk peserta 2 orang hari ni, Adriana dengan Amir, oleh kerana awak berdua je yang ada, jadi cikgu bagi hadiah lah. Sebab yang lain semua tak nak masuk kan. Awak berdua je kan. Nanti bagi alamat rumah dengan nombor telefon dekat cikgu. Nanti cikgu hantar kat rumah hadiah tu. Okey? Okey tak? Okey. Okey. Adriana rumah kat mana? Taman Pulai Indah. Ui, jauhnya. Awak sekarang duduk sana ke? Oh, Ain ada masuk. Ain dah lama masuk ke Ain? Ain? Baru ni je. Baru-baru ni je. Lambat. Ain bangun lambat sedihnya. Solat subuh tak? Tak boleh solat. Oh, cuti. Tak apa. Nanti hari Selasa kita tak ada kelas sebab cuti. Minggu depan hari Ahad tolongin bawa main nanti cikgu bagi hadiah dekat Ain pula. Okey? Okey. Amir rumah kat mana Amir? At College Science. Oh, College Science dekat dengan cikgu. Cikgu kat Kempas Indah. Pulai Indah ya. Nanti Adriana bagi alamat kat cikgu. Cikgu rajin-rajin nanti cikgu pergi sana. Okey? Okey tak? Okey tak? Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu akan masukkan